Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Mr. Raju dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 10 memilih syarikat Nestle Malaysia Berhad sebagai tajuk tugasan kumpulan bagi kursus BPMN 1013 pengantar pengurusan semester April 2022. Saya Syuhaidah binti Ismail, nombor matriks 290729, akan membentangkan serba sedikit tentang pengenalan syarikat Nestle Malaysia Berhad. Berikut adalah ahli kumpulan 10. Yang pertama, Syuhaidah binti Ismail. Yang kedua, Syahila binti Nordin. Yang ketiga, AK Juhaidi bin Juhaini. Yang keempat, Muhammad Amaruddin bin Nazri. Yang kelima, Muhammad Zulhusni bin Muhammad Siddiq. Dan yang terakhir, Muhammad Syarim bin Abdul Malik. Kumpulan Nestle. Kumpulan Nestle telah diasaskan pada tahun 1866. Kumpulan Nestle merupakan pengeluar makanan terbesar di dunia dan telah beroperasi di lebih 150 buah negara. Kumpulan Nestle mempunyai 465 buah kilang di 86 negara serta mempunyai pekerja seramai 333,000. Lebih daripada 1 bilion produk telah dijual pada setiap hari dan 2,000 jenama global dan tempatan. Kumpulan Nestle telah memperolehi sebanyak 118.50 bilion pada tahun 2021. Kumpulan Nestle juga merupakan fasiliti penyelidikan makanan yang terbesar di dunia yang bertempat di Switzerland. Kumpulan Nestle mempunyai 34 pusat R&D di seluruh dunia. Kumpulan Nestle memiliki pelaburan global tahunan sebanyak ringgit Malaysia 5.1 bilion dalam R&D. Pengenalan syarikat Nestle Good Food Good Life ditubuhkan atas dasar nilai bersama. Ditubuhkan oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi berbangsa Swiss, dan produk pertama yang dihasilkan adalah susu tepung bertujuan untuk menyelamatkan nyawa anak jirannya yang tidak dapat menerima susu ibunya. Hasil dari inovasi ini, dari situlah bermulanya legasi menjana nilai dan perniagaan korporat Nestle dan berdiri teguh sejak 150 tahun yang lalu. Sarang burung kebanggaan Nestle menggunakan lambang keluarganya sebagai lambang perniagaan pada tahun 1867, bermaksud sarang kecil, dan difahami sebagai lambang kemesraan, keselamatan, khasiat, kekeluargaan dan nilai-nilai murni. Seterusnya, erti Good Food Good Life. Nestle menjayai makanan yang baik merupakan asas kepada kehidupan yang baik, manakala makanan yang tidak seimbang dan keterlaluan boleh membawa kepada obesiti. Assalamualaikum, saya Awangku Muhammad Juhaidi bin Juhaini, nombor matriks 290788. Hari ini saya akan membentangkan mengenai misi, visi, produk syarikat serta servis syarikat. Yang pertama, misi: mengurangkan secara khusus penggunaan air sebanyak 4%, mengurangkan secara khusus penggunaan tenaga sebanyak 2%, mengurangkan jumlah sisa pekerja yang mutlak sebanyak 10%, mengoptimalkan penggunaan bahan api fosil yang tidak boleh diperbarui, serta mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Misi: mengukuhkan rutin standard, menerapkan konsep cemerlang pada asas supaya kebocoran tenaga dapat dielak dengan penyelenggaraan dan pemantauan rutin yang betul, serta mengamalkan falsafah pengurusan prestasi keseluruhan untuk memastikan kelancaran operasi dan mengelak pembeziran. Yang kedua, merasionalisasikan operasi. Produktiviti peralatan dimaksimumkan supaya mencapai skala ekonomi serta mengelak pembeziran di semua perangkat dengan sokongan amalan kumpulan kerja fokus. Yang ketiga, pelaburan dalam teknologi dan otomasi baru. Sentiasa mencari peralatan dan teknologi yang dapat mengurangkan kesan alam sekitar dengan peralatan cekap tenaga tinggi beserta otomasi dengan kawalan maklum balas yang tepat, dan air digunakan semula menggunakan teknik penyulingan reverse osmosis. Produk-produk syarikat. Sejak tahun 1912, Nestle telah membekalkan nutrien kepada rakyat Malaysia melalui jenama dan produk berkualiti sambil mengekalkan keunggulan dan integriti halal.
Produk pertama yang dikeluarkan di Malaysia ialah susu pekat manis, cap junjung, diikuti dengan Milo, Maggi Mee, chili sauce, sos tomato dan juga makanan bayi. Nestle sentiasa menekankan khasiat terhadap produk yang dihasilkan seperti mengurangkan kandungan garam, gula dan juga lemak. Setelah kemerdekaan negara pada tahun 1957, terdapat keperluan untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan lebih banyak pilihan produk. Susulan itu, pada pertengahan tahun 1960-an, Nestle memulakan bahagian produk kulineri bagi menghasilkan penyelesaian masakan yang menarik di bawah tanda dagang Maggi yang sangat disukai. Ini membawa kepada penubuhan kemudahan pembuatan pertama di Malaysia. Hari ini, Nestle mengendalikan 6 kilang dan mengaji lebih 4,600 pekerja di seluruh negara serta menghasilkan lebih daripada 500 produk yang disahkan halal. Servis syarikat. Nestle menjurus servis kepada penghasilan produk pengguna di mana boleh diklasifikasikan sebagai barangan mudah beli, barangan beli belah, barangan istimewa dan barangan yang tidak dicari dapat menarik pelbagai segmen pasaran pengguna. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan serah kepada adik kumpulan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Mr. Raju dan rakan-rakan sekelas yang lain. Saya Muhammad Amaruddin bin Nazri, nombor matrik 290635 daripada kumpulan 10. Seterusnya akan menerangkan mengenai pesaing-pesaing utama syarikat Nestle. Di antara pesaing-pesaing utama syarikat Nestle adalah Dutch Lady dan Farm Fresh. Dutch Lady adalah pengeluar produk berasaskan Tenusu sejak tahun 1963 dan pemegang 40% di dalam bahagian pengeluaran dan pemasaran dalam segmen susu negara dengan pendapatan bersih dari tahun ke tahun sebanyak RM27.5 juta serta terus meningkat untuk mencapai sasaran jualan RM1 bilion pada tahun 2013. Keuntungan bersih Dutch Lady bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 melonjak kepada RM248 juta daripada RM73.36 juta yang dicatatkan pada tahun kewangan 2020. Perolehan turut meningkat kepada RM1.13 bilion daripada RM1.10 bilion bagi tempoh tahun yang sama. Ianya menjelaskan prestasi runcit kukuh yang berterusan serta pembukaan semula ekonomi Malaysia pada sukut tahun keempat kewangan 2001 menaikkan jualan berbanding yang dicatatkan pada suku keempat tahun kewangan sebelumnya. Walaupun negara kita dilanda pandemik COVID-19, syarikat tersebut mampu beroperasi pada kapasiti penuh dan memacu penebusan pengambilan susu berdasarkan keadaan dan kemampuan. Farm Fresh pula pengeluar produk berasaskan susu segar sejak tahun 2009 dan pemegang 17% di bahagian pengeluaran dan pemasaran dalam segmen susu segar negara milik syarikat tempatan dan pada 2016 telah diiktiraf oleh AC Nielsen sebagai pengeluar nombor 1 susu segar negara, mempunyai 540 usahawan home dealer dengan pendapatan jualan RM1000 hingga ke 3000 sebulan. Pendapatan jualan tahunan berakhir 31 Disember 2021 adalah RM62.2 juta. Selain itu juga, trend dan isu-isu utama syarikat Nestle. Trend semasa e-dagang. E-dagang adalah inisiatif pemasaran digital supaya pembelian lebih mudah diakses untuk mendapatkan barangan keluaran Nestle. Natural is king. Meminimumkan penggunaan bahan penghasilan produk dari sumber proses dan lebih kepada bahan semula jadi. Organik. Penghasilan barang daripada sumber bahan mentah organik dan bebas penggunaan racun serangga perosak. Mengurangkan manis. Jumlah gula dalam makanan dikurangkan tetapi mengekalkan keaslian rasa dan mutu produk. Berprotein tinggi. Meneroka
peluang baru dengan mengeluarkan produk berasaskan protein bagi golongan ahli bina badan berasaskan tumbuhan. Menukar bahan asas keluaran produk sedia ada seperti Coffee Mate diolah dari susu badam dan ais krim tiada kandungan susu. Isu-isu menyokong dan menyertai program tarif hijau yang dilancarkan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asing dengan memenuhi keperluan tenaga elektrik dari sumber solar dan hidroelektrik yang dibekalkan oleh TNBX. Selain itu juga mampu kukuhkan integriti produk halal ketika pandemik. Masalah kenaikan harga barangan mentah dalam negara dan pasaran dunia. Isu yang seterusnya menggunakan penyedap minuman berasaskan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Mr. Raju dan semua sahabat-sahabat sekalian. Saya Muhammad Syahrin bin Abdul Malik, nombor metrik 290631, akan menerangkan kekuatan syarikat Nestle Malaysia. Menurut Muktaper 2013, kekuatan adalah elemen yang amat dititik beratkan oleh syarikat dan akan diberi tumpuan terlebih dahulu dan juga mampu meningkatkan hasil syarikat secara mendadak dalam tempoh satu masa tertentu. Kekuatan sebuah syarikat adalah modal yang banyak, produk yang dikenali, popular di kalangan pengguna, mempunyai produk yang berkualiti, share pasaran yang kuat, produk yang inovatif serta saluran pengagihan yang cekap dan berkesan. Daripada fakta itu, selama 50 tahun kewujudan syarikat Nestle mempunyai kekuatan tersendiri dengan menjadi brand makanan terbaik dan diingati oleh pengguna sejajar dengan pengenalan makanan kecil kegemaran Malaysia. Dari itu, dapat dilihat Nestle menyediakan kualiti produk, jenama dan jalur sumbangan yang terkenal dan sebagai salah satu daripada syarikat makanan yang paling dikagumi di Malaysia dan yang paling penting, mampu bersaing di peringkat dunia. Kelemahan syarikat. Yang pertama, salah satu faktor kelemahan yang dihadapi Nestle adalah turun naik harga oleh runcit besar, di mana jualan runcit produk barangan Nestle dipasarkan dalam pasaran tempatan menerusi syarikat runcit besar seperti Lotus, Giant, Maiden, Speedmart 99 dan NSK. Oleh itu, sebarang kenaikan dan penurunan harga barang akan mempengaruhi penjualan Nestle. Yang kedua, cabaran span kawalan dan struktur organisasi. Kerana Nestle dianjurkan dalam struktur metrik yang bermaksud sebilangan besar jenama barang berada di bawah kumpulan produk Nestle. Ini menjadikan dan melibatkan pengurusan pentadbiran yang besar di bawah satu payung syarikat agak mencabar. Sebilangan besar jenama individu yang berada di pasaran boleh mengakibatkan perselisihan dan konflik kepentingan. Yang ketiga, kenaikan harga bahan mentah dalam pasaran negara mahupun sumber dari luar negara juga memberi kesan kepada pengeluaran produk Nestle dari semasa ke semasa. Ini menjadi titik kelemahan yang sentiasa dihadapi oleh Nestle dalam pengeluaran produk sepanjang tahun. Apabila sumber bahan mentah tidak dapat diperolehi dari dalam negara, pencarian sumber luar dari negara perlu dilakukan demi menjamin kestabilan pengeluaran yang berterusan. Dengan ini, kos untuk mendapatkan sumber tersebut bertambah kerana tanggungan kos import, sedangkan harga jualan semasa dalam negara masih di paras yang sama. Yang keempat, faktor politik dalam negara juga boleh mempengaruhi kelemahan dalam pengurusan tadbir. Ini kerana pergolakan dan kepincangan politik dalam negara memberi kesan kepada persekitaran pasaran negara. Kestabilan politik amat penting dalam merencanakan perancangan ekonomi negara. Hanya dengan mandat yang kukuh,
akan memberi peluang untuk sesebuah kerajaan itu merencana, merancang dan melaksanakan pelbagai dasar dan polisi untuk mengukuhkan dan meningkatkan taraf ekonomi negara. Pada slide seterusnya, saya menerangkan tentang ancaman syarikat yang dihadapi oleh pihak Nestle. Ancaman yang pertama adalah ancaman produk pengganti. Contohnya seperti kopi, susu tepung, aiskrim dan banyak lagi. Ini penting kepada pihak Nestle untuk berinovasi supaya terus mencari cara baru memperbaiki kualiti dan produk mereka. Ancaman yang kedua adalah ancaman kuasa tawar pembeli, di mana pelanggan adalah faktor utama dalam bidang peruncitan di dunia. Setiap produk kita tiada pembeli, maka tiadalah keuntungan yang dapat dihasilkan. Pelanggan mempunyai kuasa tawar menawar mengenai produk yang mereka minati untuk dibeli, di mana faktor pengiklanan, kandungan bahan dan khasiat mempengaruhi pembelian sesebuah produk. Oleh itu, faktor ini adalah di luar kawalan dan sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Yang ketiga pula adalah ancaman kuasa tawar dari pembekal. Nestle sangat menitik beratkan hubungan yang positif dengan pembekalnya bagi menjamin dan mewujudkan serta mengekalkan hubungan yang berpanjangan. Ini disebabkan kuasa membeli produk Nestle yang besar demi menjamin pengeluaran yang berterusan, terutama pembekal di kalangan pertanian, menawarkan produk lebih unik. Dengan itu, Nestle lebih fokus untuk memelihara hubungan jangka panjang dengan pembekal kerana ini dapat membantu dan memastikan kualiti bahan mentah lebih terjamin. Dan akhir sekali, ancaman adalah dari persaingan. Syarikat Nestle merupakan salah satu syarikat utama di dunia yang mengeluarkan produk pemprosesan makanan. Dalam industri ini, saingan juga merupakan faktor ancaman di mana syarikat-syarikat setaraf dengannya bersaing untuk monopoli bidang industri ini. Contohnya seperti Kraft, Masterfood, Unilever, itu adalah di peringkat dunia. Di Malaysia pula adanya syarikat Farm Fresh, syarikat susu-susu tempatan dan seumpama dengannya, sentiasa mengorak langkah produktif supaya dapat menghasilkan mengikut perkembangan dan permintaan semasa supaya produk itu sentiasa kekal relevan. Peluang syarikat. Peluang Nestle meliputi pengalihan kepada segmen pasaran baru yang menguntungkan, perkembangan usaha pasaran baru seperti pemasaran melalui atas talian dapat memberi peluang pemasaran dan jualan dengan lebih besar serta memudahkan pengguna untuk membeli secara terus dengan pengeluar tanpa perlu pergi ke pasaraya untuk mendapatkan produk keluaran Nestle. Daripada peluang ini, Nestle mengambil inisiatif dengan menjalinkan hubungan rangkaian perniagaan dengan syarikat besar yang berpotensi memberi perkhidmatan aplikasi pembelian secara terus kepada pengguna-pengguna produk Nestle untuk mendapat barangan. Daripada itu juga, hasil dari pembangunan pembelian atas talian, pihak Nestle dapat melakukan survei kepada setiap pembeli untuk mendapatkan maklum balas produk yang dibeli. Dibandingkan sebelum ini, peluang untuk maklum balas pengguna sangat terhad. Nestle juga telah menjadi salah satu nama besar di kalangan pengguna tempatan kerana faktor brand pemikiran pelanggan itu yang menyebabkan pengguna akan tetap membeli produk Nestle walau di mana sahaja. Nestle juga telah beralih kepada produk pengeluaran makanan yang berasaskan kesihatan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Syahida binti Nurdin, nombor metrik 290824. Saya ingin menerangkan tajuk hala tuju dan masa depan syarikat Nestle. Hala tuju syarikat Nestle terbagi kepada dua, iaitu untuk pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan elemen teknologi.
Bagi mencapai matlamat ini, Nestle mengambil pendekatan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dengan membelanjakan hampir 14.49 bilion untuk mencapai matlamat sifar pelepasan gas rumah hijau menjelang 2050. Perancangan ini melibatkan hampir 500,000 petani dan 150,000 pembekal di seluruh negara. Bagi matlamat elemen teknologi memainkan peranan yang sangat penting bagi membantu pertumbuhan syarikat Nestle ini. Setiap penyelidikan memerlukan teknologi yang canggih untuk menghasilkan produk yang berkualiti, sedap dan berkhasiat serta terjamin kebersihan. Contoh, teknologi penyahaman. Teknologi ini membantu produk kekal bertahan lebih lama dan menjaga kualiti sesuatu produk. Selain itu juga, syarikat melakukan penyelidikan berterusan bagi mengekalkan kualiti sesuatu produk. Bagi cadangan strategik syarikat, mereka membelbagaikan rasa makanan separa masak mengikut kaum di negara Malaysia atau contohnya seperti membuat paste makanan mengikut selera pelbagai kaum di Malaysia, perisa makanan segera yang mempunyai tahap rasa kepedasan yang berbeza-beza, tahap yang pedas minimum, tahap pedas sederhana dan maksimum. Syarikat juga meningkatkan mutu aiskrim dengan pelbagai perisa dan rasa setiap jenis aiskrim keluaran mereka. Permintaan aiskrim adalah paling mendapat sambutan di kalangan pengguna di seluruh negara. Nestle juga memberi tajaan melalui produknya Milo untuk menaja sukan dan juga majlis-majlis lain bagi mempromosikan dan mendedahkan lagi produk-produk keluaran Nestle. Kesimpulannya, syarikat Nestle terkenal dengan pengeluaran produk berunsurkan makanan dan minuman yang berkualiti dan mencapai tahap kepuasan hati pelanggan. Selain itu juga, syarikat Nestle juga mengamalkan konsep perniagaan antarabangsa seperti dunia tanpa batasan, pasaran menimbul, globalisasi dan lokalisasi yang efektif yang mengukuhkan lagi Nestle ke pasaran antarabangsa. Strategi dan objektif pembuatan, penghasilan dan pemasaran yang diamalkan oleh Nestle secara berterusan melalui pasaran semasa dapat memberi perancangan dalam pembangunan dan kepelbagaian. Nestle juga boleh dikategorikan sebagai syarikat yang komited dan teliti dalam menjamin masa hadapan syarikat. Sekian daripada saya. Terima kasih.